Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustazah Husni atas kesudian untuk saya bertembual dengan Ustazah tentang untuk kita sama-sama berdiskusi tentang kompetensi profesionalisme keguruan, terutama sebagai guru pendidikan Islam. Okey, sedikit latar belakang Ustazah untuk saya kongsikan, iaitu Ustazah Husni binti Yusof berasal dari Kulim, Kedah. Dan beliau mengajar subjek pendidikan Islam di Sekolah Model Khas Bali dan pengalaman tempoh perkhidmatan beliau selama 14 tahun dan lebihlah kan dari tahun 2008 sebagai guru pendidikan Islam dan sepanjang sehingga hari inilah. Dan sumbangan profesional Ustazah Husni, beliau merupakan sebagai jurulatih utama dakwah negeri Kedah dan juga AJK Pemikir SPM Daerah Baling. Subhanallah, Alhamdulillah. Okey, seterusnya tanpa membuang masa, suka saya untuk bertanya soalan kepada Ustazah tentang sebagai guru pendidikan Islam yang profesional, bagaimanakah Ustazah mengaplikasikan dan membawa kompetensi profesionalisme keguruan dalam perkhidmatan Ustazah? Silakan Ustazah. Terima kasih kepada Ustazah Syafah Wani atas kesudian untuk bersama dalam perkongsian dan insyaAllah kita cuba bincang tentang kompetensi guru pendidikan Islam. Dan bagi isu pertama yang dibangkitkan sebentar tadi, bagaimana kita mengaplikasikan kompetensi guru pendidikan Islam ini dalam sesi PDPC lah kita pada hari ini kan. Ini pandangan secara pendapat itu pendapat secara peribadilah sepanjang aplikasian saya sebagai guru pendidikan Islam. Baru 14 tahun baru bertatih sebenarnya dalam dunia pendidikan ini. 14 tahun itu masih dikira sebagai guru novis lah, guru yang baru, walaupun hakikatnya dah lama 14 tahun, tapi bagi kita yang dalam dunia pendidikan masih lagi seusia jagung lah, muda kan. Jadi dalam isu pengaplikasian kompetensi guru pendidikan Islam ini, pada pandangan saya dan dari segi pengamalan saya sepanjang tempoh perkhidmatan itu, yang pertama sebagai guru pendidikan Islam ini yang paling penting ialah penguasaan kita terhadap kandungan sukatan pelajaran. Kandungan silibus, kandungan apa yang ingin disampaikan, apa yang ingin menjadi objektif kepada pembelajaran kita pada hari tersebutlah. Dan seperti kita maklum, silibus kita ini sentiasa berlaku penambahbaikan, sentiasa berlaku tambah baik. Dari dulu kita panggil, kalau sekolah menengah ini kita ada KBSM dan sekarang telah tambah baik kepada KSSM. Selari dengan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia yang mahukan pelajar kita ini lebih ke hadapan dan memiliki jeris tersebutlah. Jadi sebagai guru pendidikan Islam, perkara pertama yang dari aspek kompetensi sebagai guru pendidikan Islam ini yang perlu kita ada ialah menguasai kandungan silibus ataupun sukatan pelajaran tersebut. Dan bagi pandangan saya, semakin hari semakin mencabar kandungan dia, terutama bagi sekolah menengah. Saya bercakap ni sebab saya guru pendidikan Islam sekolah menengah. Saya bercakap banyak kepada contoh senario sekolah menengah lah. Jadi kandungan dia agak mencabar, di mana dengan keadaan latar belakang remaja sekarang, pelajar sekarang yang kurang dari segi kepengetahuan ilmu agamanya, dan kita lah perlu menambah dan melengkapkan mereka dengan kandungan-kandungan penting, terutama perkara-perkara basic untuk hukum hakam Islam itu sendiri. Jadi kalau kita GPI tidak menguasai kandungan, maka bagaimana kita nak sampaikan kandungan tersebut kepada anak murid kita. Contoh paling mudah saya bagi tingkatan 5, kita ada isu tajuk tentang faraid dan wasiat. Tajuk baru yang baru dikenalkan untuk pelajar menengah dalam silibus KSSM ini. Tajuk itu sangat berat hadirin sekalian, sangat berat. Dan jika kita tidak, sampai kami pun di peringkat GPI ini perlu ada kursus, sentiasa ada halaqah ilmu bagi membincangkan tentang kandungan tersebut. Isu faraid ini sangat tinggi, dan kalau ikut pengalaman kita, kita belajar masa di universiti. Tapi bayangkan kita nak
memudahkan item-item klausul-klausul dalam ilmu far'i itu kepada akan remaja yang berumur 17 tahun yang sebelum ni tidak pernah mengambil tahu tentang isu-isu harta tersebut. Jadi kita perlu ada inisiatif menambah ilmu untuk menguasai kandungan tersebut. Okay, seterusnya kompetensi yang kedua yang perlu ada di peringkat GPI ialah kemampuan kita untuk menguasai PDPC dalam kelas, dan kita bicara ini tentang keadaan bersemuka lah. Macam pandemik baru ni, kita akan bincang kemudian dan isu pedagogi nanti. Ini isu semasa penguasaan guru, penguasaan guru dalam mengelola PDPC kelas itu sangat penting. Yang ni terpulang kepada kemahiran kita lah, kemahiran kita. Dan setengah guru tu walaupun sekadar bersyarah menggunakan buku teks semata, tapi boleh mengawal keseluruhan kelas dan objektif pembelajaran tercapai. Jadi kaedah komunikasi antara guru dengan pelajar itu sangat penting. Dan ada juga di peringkat GPI yang mengaplikasikan PAK 21, penggunaan dari segi bahan teknologi, LCD dan segala-galanya lah. Semua itu bergantung kepada keselesaan di peringkat GPI itu sendiri. Bagi saya lebih selesa menggabungkan. Kita ada teknologi, bahan teknologi yang kita gunakan, dan sama perlu juga sentuhan kita sebagai guru, sebagai murabiah dalam menyampaikan kandungan tersebut. Sebab dalam bab pendidikan Islam ini dia perlukan taujihat ataupun sentuhan live, tidak boleh bergantung semua 100% dengan bahan-bahan dari kandungan media massa, contohnya YouTube dan sebagainya. Okay. Dan yang ketiga kompetensi yang ingin saya sharekan sepanjang amalan ini ialah guru perlu menjadi bukan setakat dalam untuk anak murid, tapi dari segi rakan sekerja yang saya nak berkongsi dengan hadirin sekalian ialah sebagai GPI, sebagai guru pendidikan Islam ini, kita pula menjadi kehadiran yang memberi kesan kepada sekeliling kita. Itu dalam bahasa Arab kita sebut sebagai al-hudur mu'athir. Maksudnya kehadiran kita ini memberi kesan, memberi impak sama ada kepada pelajar kita ataupun pada rakan sekerja kita ataupun pada pihak pengurusan sekolah itu sendiri. Maksudnya kita betul perlu berusaha untuk tolak skeptikal, mengatakan GPI ini sekadar boleh mengajar saja, tidak boleh terlibat dengan program-program, terlibat dengan hal-hal pengurusan sekolah dan sebagainya. So kita akan tolak yang itu, dan kita perlu buktikan GPI juga boleh menjadi sebahagian rakan sinergi dalam sebuah organisasi. Jadi biarlah kita ini menjadi al-hudur mu'asir, dan kehadiran kita itu beri kesan kepada pelajar kita. Tiadanya kita, diorang akan mencari. Dan begitu juga di kalangan rakan sekerja dan juga organisasi kita sendiri. Jadikan kita ini GPI contoh sebagai pekerja, sebagai ahli organisasi yang baik, supaya menyampaikan matlamat Falsafah Pendidikan Islam itu sendiri kan, melahirkan insan yang seimbang jadi semua itu, dan itu perlu diberi contoh oleh kita dari murabi-murabiah itu terlebih dahulu. Sehingga yang tu dulu kot sepanjang pengalaman yang ingin dikongsikan dengan hadirin dalam aspek pengamalan kompetensi guru pendidikan Islam ini di sekolah lah. Wallahualam. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustazah Yusni atas perkongsian tiga tentang kaedah lah untuk mencapai kompetensi profesionalisme keguruan. Dan alhamdulillah tiga perkara yang dikongsikan itu sangat memberi impak dan meluas pandangan Ustazah ya. Okay, seterusnya kita teruskan dengan soalan yang kedua, iaitu bagaimanakah kemahiran pedagogi abad ke-21 dapat meningkatkan kebertanggungjawaban terhadap profesion keguruan. Kita baru lepas SPM Nikah Islam, baru lepas semalam 22 hari bulan. Itu pun tengah trending di Twitter sekarang. Ada luahan-luahan daripada pelajar-pelajar kata kepanasan dalam menjawab soalan paper Nikah Islam kan. Untuk makluman soalan tu tidaklah sesukar mana, tapi mungkin jadi trending tu sebab dinaikkan di media sosial dan sebagainya. Itulah anak-anak kita sekarang.
Okey, menyentuh tentang PAK 21 nah, saya juga bukan pakar ataupun orang dalam bab ni lah, dalam bab PAK 21 ini. Cuma kita sebagai orang yang mengaplikasikan, jadi nak bicara lebih tentang segi konsep sebagainya itu bukan kemahiran saya lah. Cuma selaku orang yang menerima arahan untuk melaksanakan, dan satu lah kita sebagai guru ini akan sampai macam-macam arahan kan, perubahan-perubahan semua, dan kita akan tertakluk sebagai kita ni pelaksana executors, so kita akan cuba buat yang terbaik lah. Meskipun contoh paling mudah, kita tidaklah mahir menggunakan PowerPoint lah kan, PowerPoint, tapi bila datang arahan kena apply benda tersebut, maka kita akan belajar lah, kita akan kena belajar dan menguasai demi mencapai matlamat pengajaran kita tersebut. Baik, bagaimana PAK ini memberi kesan dalam melahirkan kebertanggungjawaban kita sebagai GPI. Okey, so hadirin, kita kena faham dulu lah, sebab kebanyakan orang luar pada bidang pendidikan dia akan nampak pendidikan alaf 21 ini maafkan saya, lebih menjurus kepada penggunaan media dan teknologi. Okey, mari kita susuri sebentar sebelum kita pergi ke lebih lanjut tentang PAK 21 ini. Sistem ni telah diperkenalkan sejak 2014, tapi mungkin selepas pandemik itu barulah digempurkan semula. Digempurkan semula tentang pendidikan alaf 21 ini, abad 21 ini, PAK 21. Okey, dan dalam konsep PAK 21 ini, pembelajaran kita adalah lebih melebihkan, berpusat kepada pelajar. Kita dah belajarkan dari segi teknologi dunia sebelum ni, pedagogi kita yang berpusatkan guru versus berpusatkan pelajar. So PAK 21 ini adalah satu metod merealisasikan item yang kedua, iaitu pembelajaran berpusatkan pada pelajar itu sendiri. Jadi dia ada banyak-banyak konsep lah yang saya seingat saya yang kami diterapkan dalam 4 konsep dalam PAK 21 ini, iaitu pengajaran berpusatkan kepada pelajar, dan pengajaran berpusatkan secara kolaboratif, dan juga konseptual nasihat saya, dan juga yang ni sebenarnya saya diingatkan, iaitu integrasi. Pengajaran melibatkan integrasi dengan masyarakat. Yang ni paling saya faham sebab ia berkaitan dengan GPI kita lah. Jadi PAK 21 ini dari segi teorinya ialah contoh dari segi keadaan kelas tu sendiri. Kita boleh keluarkan item kelas tradisional versus dengan kelas futuristik. Maksudnya kalau ikut dari segi aplikasinya, sebelum ini dalam kelas belajar kita susunan guru pelajar menghadap pada guru, dia whiteboard tu kan, blackboard lah. Tapi bila masuknya dengan pengenalan kepada PAK 21 ini, pelajar lebih bebas. Maksudnya dalam kumpulan, dalam ada yang berbentuk V dan sebagainya, dengan pelbagai bentuk gaya keadaan tu, dan lebih menekankan segi kolaboratif. So dalam konsep PAK ini, kita guru walaupun GPI akan lebih berperanan sebagai fasilitator, pemudah cara kepada proses pengajaran tersebut. Jadi ini yang jadi isunya ialah dalam bab pendidikan Islam ini, dalam babkan subjek pendidikan Islam ini, kita kena seimbangkan pelaksanaan tersebut dengan penerangan kita itu. Jadi kita kena apply kan penerangan, applykan segala kaedah dalam PAK 21 ini untuk mencapai matlamat kita yang menekankan tentang kandungan ajaran pendidikan Islam itu sendiri. Dia agak berat sebab kita nak seimbangkan itu agak memerlukan kemahiran. Seperti contoh, dalam kita antara metod yang digunakan dalam PAK 21, kita dalam macam-macam kan, kita ada topi pelbagai, kita ada station, kita ada gallery walk sebagainya kan. Itu dari segi kaedah aktiviti, kita panggil aktiviti PAK 21. Jadi kita dalam kelas kita itu, dalam tempoh masa yang lebih kurang sejam itu, kita memastikan kandungan tercapai dan bersama dalam bentuk aktiviti. Kalau sebelum ini GPI syarah-syarahkan kan, tapi sekarang ni kita perlu capai objektif kefahaman mereka itu dengan aktiviti PAK 21 itu agar dapat membantu mereka. Jadi itu kemarin tu memang makan masa jugalah hadirin bagi kita yang sebelum ni lebih pada syarah kan. Contohlah secara lebih mudah kalau tajuk istinja. Istinja kan kita syarahkan nak faham, kita tunjuk model, kita tunjuk bawa benda, kita tunjuk
dia punya amali semua kan. So right now bagi PAK 1 ini kita kolaboratifkan pula. Dengan apa amali itu melibatkan mereka sama mereka, kita ada guru muda dan sebagainya. Okey, itu. Dan apabila part 1 ini yang boleh kita kaitkan kelebihan yang kami dapat dekat GPI ini yang kita kaitkan apabila part 1 ini dia datang dengan matlamat iaitu penekanan terhadap nilai dan etika. Murid kena tahu, murid kena faham, murid kena hayati dan murid kena amalkan. Yang ni adalah dalam kelas-kelas bagi pentadbiran bilik darjah tersebut kan. Ada kelas-kelas dia. Jadi bila berkaitan dengan kandungan pendidikan Islam, GPI sendiri, kita agak selari dengan hasrat dengan apa yang matlamat yang dicapai oleh Pihak tadi, iaitu murid kena tahu, dia kena tahu rukun solat, dia kena faham rukun-rukun solat itu apa, dikatakan rukun qawli apa yang rukun fi'li. Kemudian dia kena hayati, kena cukup, kena pandai, kena betul dalam 13 rukun tersebut dan dia boleh amalkan, dia boleh applykan dalam solat dia dengan menjaga 13 rukun tersebut. So apabila student pelajar tersebut boleh apply 13 rukun itu dengan sempurna, maka kualiti kita tercapai. Jadi bagi isu tentang sejauh mana kelebihan PAK ini kan untuk GPI, saya menyokong dan saya memandang ia sangat membantulah, terutama dengan dari aspek penyediaan bahan. Penyediaan bahan, kan teknologi banyak kan. Dari segi ramai yang ada flipnya, dari segi bahan kandungan pelajaran itu ada disediakan dalam bentuk slide dan kita boleh gunakan dari segi pembentangan PBC itu sangat membantulah. Maksudnya student kita dah ada bahan yang boleh kita tayangkan dan membantu mereka. Dan penguasaan itu kita lihat dari segi kepantasan untuk bahagian teknologi maklumat lah. Okay, dan seterusnya dan selain daripada itu tentang part 1 ini juga yang apabila melibatkan integrasi dengan masyarakat. Integrasi masyarakat ini kan adalah prinsip dalam PAK 1 ini ialah integrasi dengan masyarakat. Jadi di sinilah peranan tinggi terutama bagi pihak GPI yang kita perlu sambut dan kita perlu fahamkan kepada pelajar kita. Kerana sekarang ni banyak dengan ujian cabaran-cabaran sekarang ni student kita banyak jenis kita bahasa tak cantik kita kata sebagai selfish kan. So dunia I, dunia you. So bagi cabaran untuk GPI kita lah untuk mengajar mereka semula supaya belajar untuk mengambil tahu tentang hal ehwal di orang sekeliling dia. Jadi inilah yang antara item prinsip PAK 21 yang memberi kelebihan kepada GPI, menambahkan rasa tanggungjawab GPI untuk sama-sama menyahut dan membentuk anak murid kita ke arah yang selari dengan matlamat dan juga falsafah pendidikan negara. Okay, setakat itu kalau tuan ucapkan minta maaf kalau tak tercapai dan sebagainya. Masya Allah, sangat banyak yang dikongsikan oleh Ustazah Yusni. Alhamdulillah, bersyukur sangat dan saya ucapkan terima kasih kepada Ustazah Yusni sekali lagi atas kesudian berkongsi pada malam ini yang sangat-sangat membuka minda tentang kompetensi, profesionalisme keguruan dan juga PAK 21. Bagaimana membentuk pelajar terutama dalam pendidikan Islam ini membentuk pelajar untuk mencapai JERI itu sendiri kan. Ya, Alhamdulillah sekali lagi terima kasih kepada Ustazah. Saya rasa sampai sini saja temu bual kita pada hari ini. Okay, Ustazah ada nak tambah apa-apa lagi? Sedikitlah pesanan kepada semua yang bakal menjadi guru dan yang mungkin sedang menjadi guru sama seperti saya dan juga senior-senior otai-otai semua ni kan. Bidang pendidikan ini ramai orang boleh menjadi guru tetapi tak ramai yang boleh mencapai tahap untuk menjadi pendidik dan juga murabiah lah. Tapi menjadi guru itu adalah landasan yang paling tepat untuk menjadi murabiah. Jadi kepada adik-adik yang bakal menjadi guru, siru ala barakatillah dan insya-Allah semoga Allah pemudahkan semua jalan dan juga niat masing-masing. InsyaAllah doakan kami semua yang guru baru ni semoga dapat menyambung legasi guru-guru yang akan terus membantulah dalam perkhidmatan sebagai seorang pendidik.
Okay, wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.